wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Suara boleh dengar? Okey, alhamdulillah suara jelas. Okey. Suara Tapi jelas. tengok nota tadi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey. Hari ini kita nak lihat nota yang baru tu . Sila keluarkan nota baru tu. Walaupun ada beberapa muka surat awal tu dalam bahasa Arab sepenuhnya. Tak faham. Tapi jangan risaulah, jangan buat-buat terperanjat, relax, tenang . Kita akan mudah-mudahkanlah. Itu semua istilah-istilah yang untuk kelas kita ni insya-Allah kita akan tukar dengan cara yang lebih mudah lah. Sampai masa nanti kalau dah okey, dah tak ada masalah dengan istilah, kita kembali kepada istilah. Okey. Jadi peringkat permulaan ni ibarat kita belajar salam. Ibarat kita belajar tajwid. Kita ibarat kita belajar yang color-color tu je. Dengung merah. Okeylah, yang penting faham merah tu dengung pun okeylah. Panjang warna hijau misalnya . Kecuali kalau kita muda terang-tang-tang, okey. Mad arid lis sukun. Dah veteran ni sukun pula dah, teringat pula buah sukun . Macam mana pula. Jadi kadang-kadang istilah tu memang sebaiknya kita tahulah istilah dia yang asal tu. Tapi kadang-kadang tak apa. Yang penting dia punya mafhum tu sampai. Okey. Jadi untuk pagi ni saya nak tunjuk muka surat ni bahasa Arab ni. Tak semua kita yang mahir nombor Arab. Satu samalah. Arab ke Melayu ke India tak pasti. Arab ke Melayu ke Inggeris ke, satu sama. Cuba cari muka surat ni. Ni. Ini nama dia. Sekejap. Tak boleh pula lah. Saya punya keyboard ni tak ada nombor Arab. Biasanya kalau handphone dia ada. Sekejap Sebentar. Yang ni. Okey, sebentar. Okey.
Kita tengok yang ni. Boleh nampak skrin saya? Boleh? Ni. Ini silap ni sebenarnya ni. Yang atas ni kosong, bawah dia 1. Dia tak ada kosong ni. 1 sama 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. Ni tulisan Arab. Jadi pergi dekat muka surat 1, 2, 8. 8 tu piramid. 1, 2, 8. Ini nombor 1. Ini nombor 2. Nombor 8 tu piramid. Kalau piramid terbalik tu nombor 7. Okey. Ini muka surat dia. Yang ni. 1, 2, 8. Bawah dia. Ini nombor muka surat ni. Jadi Nota kita dia bermula daripada muka surat 126. Yang first tu Kak Haji Rozal tulis tajuk lah. Tak ada apa-apa Muka surat kedua tu bawah tu ada tu. 126. 127. 128. 128 ni carta. Ini dia punya ringkasan. Ini ibarat kalau anak kita bersekolah ni kita panggil peta minda. Dia punya summary dia. Okey. Jadi dia punya penjelasan dia dekat mana? 126, 127. 126, 127 sebelum tu itu dia punya syarah dia. Kalau orang belajar agama, dia ada istilah ni dia panggil istilah apa? Kalau kita buka kitab tu tak banyak tulisan, sikit je. Itu dia panggil apa? Matan. Matnun. Orang Melayu kata matan. Matan tu apa? Matan ni Melayu cakap apa matan? Main point. Atau main point. Maknanya matan. Dia buat dalam bentuk matan. Semua subjek ada matan. Itu yang menarik tu. Kenapa guru-guru Arab ni dia mahir dengan qiraat, dia mahir dengan tajwid. Orang bertengkar macam mana pun dia tak ada masalah. Sebab apa? Kalau ada isu yang berbangkit, dia refer kepada matan. Ringkasan tadi. Dan matan-matan dalam ilmu Islam ini dia buat dalam bentuk syair. So tiba-tiba ada ustaz kata dad ni sebut dia sebelah kanan. Itu yang saya ingat Pak Imam tu. Ada yang kata sebelah kiri. Ada yang kata tengah-tengah. So kalau kita bergaduh kat situ, guru tu seolah-olah dia baca akta Perlembagaan Persekutuan. Dalam akta kata apa? Settle masalah. Itu macam itulah lebih kurang. Jadi semua ilmu Islam tu dia pakai matan. Nahu, grammar Arab, dia ada satu matan yang terkenal. Dia buat dalam bentuk syair 1000 baris. Dia panggil matan alfiyah. Alf tu 1000 lah. Maknanya semua yang ada dalam grammar Arab tu, orang dulu dia hafal dalam bentuk syair saja. Ada 1000 apa? 1000 bait. Ibarat macam pantun tu 1000 rangkap. Jadi semua matan tauhid, matan fiqh semua sekali dia buat dalam bentuk apa? Matan. Jadi kita tak bolehlah baca matan sebab apa? Ibarat kita buat ringkasan. Ringkasan tu kita buat setelah apa? Setelah kita faham huraian, betul? Kita tak belajar ringkasan. Kita belajar huraian dulu. Dah mahir huraian, baru kita yang buat apa? Baru kita buat ringkasan. Okey, sebab kadang-kadang saya punya summary lain. Tuan Haji Aziz punya ringkasan lain. Jadi itu maksud matan ringkasan. Jadi muka surat 126, 127 itu dia punya syarah dia. Lawan kepada matan tu dia panggil syarah. Explanation dia. Dalam bahasa Arab syarah tu bukan ustaz bersyarah. Itu berceramah. Dalam bahasa Arab syaraha tu maksudnya menerangkan.
penjelasan. Syarah tu dia punya apa? Penjelasan dia. Jadi syarah kepada matan. Jadi matan yang satu tu dia boleh melahirkan berbelas-belas kitab yang berlainan. Sebab apa? Orang ni syarah cara lain. Orang ni dia syarah cara lain. Orang ni lagi hebat ilmu dia. Topik yang sama dia boleh syarah berbelah-belah muka surat. Orang ni dia boleh syarah berpuluh-puluh muka surat lagi. Jadi itu yang akhirnya kitab-kitab jadi banyaklah, ilmu berkembang. Okey. Tetapi hari ini disebabkan alhamdulillah saya faham muka surat 128 tu, saya nak terangkan yang matan tu je. Sebab kalau kita terangkan 126, 127 dulu, maknanya dekat sebulan tu nak buat habis penerangan tu. So kita ambil ringkasan dulu. Nanti dah faham ringkasan tu, baru kita patah balik semula ke muka surat 126 dan 127. Okey. Jadi hari ni saya nak tengok yang ni dulu. Okey, kita nak settlekan yang ini dulu. Apa cerita ni? Okey. Apa yang ada di sini, kita akan lihat satu persatu. Okey, sebelum tu. Untuk satu muka surat ni kita bagi diskaun lah. Kita bariskan dulu tajuk dia. Saya baca, sila bariskan. Kotak pertama di atas tu tajuk dia. Saya baca, sila bariskan. Al-fi'lu. Ustaz baca pelan sikit. Kau tahu baca lagi ni. Okey. Tapi saya baca wasal lah. Saya wasalkan semua sekali ya. Al-fi'lus. Al-fi'lus. Sad tu sabdukan lah. Okay. Al-fi'lus sahihu. Okey. Sekali lagi. Al-fi'lus sahihu. Sahihu. Wal mu'tallu. Wal mu'tallu. Wal mu'tallu. Alright. Okay. Al-fi'lu sahihu wal mu'tallu. Alright. Okay. Jadi di bawah dia ada dua cabang tu. Yang pertama sahihun, ataupun kalau kita ringkaskan bacaan, kita tak bariskan belakang, kita kata sahih ajalah. Sahih. Yang kedua mu'tal. Okey. Sahih pula ada tiga cawangan. Tiga pecahan untuk kategori sahih. Yang pertama salim. Salim. Yang kedua mahmuz. Kita terjemah dulu ya. Sekejap lagi apa cerita baru kita ceritalah. Kita nak baca dia punya kataan dulu. Yang kedua mahmuz. Yang ketiga mudha'af. Mudha'af. Okey. Jadi ada tiga kategori sahih tadi. Yang pertama salim. Yang kedua mahmuz. Yang ketiga mudha'af. Okey. Kita lihat pula. Ujung ni tu salimun ya? Semua ada tanwin dua ya? Of course. Of course lah, ujung semua tanwin lah. Okey, masih. Saya baca macam Quran lah, kita wakaf. Alright. Kategori mu'tal ada berapa? Yang pertama misal. Misalun ataupun misal lah. Yang kedua ajwaf. Ajwaf.
Yang ketiga naqis. Naqis. Yang keempat lafif makrun. Lafif makrun. Jangan salah macam makaroni pula bunyi Lafif makrun. Yang terakhir lafif juga tapi dia mafruq. Mafruq. Okey, sekali lagi yang pertama misal, yang kedua ajwaf, yang ketiga naqis, yang keempat lafif makrun, yang kelima lafif mafruq. Okey. Itu kita baru berkenalan dengan bunyi-bunyi ataupun istilah-istilah dia. Soalannya, apa benda ni? Topik ni berkait dengan apa ni? Alright. Tengok tajuk atas mula. Kotak yang pertama dia kata tadi apa? Al-fa'lus sahihu wal mu'tallu. Okey. Jadi saya bagi dia punya ringkasan dia. Kita sekarang dah habis belajar madhi, mudhari', amar, nahi. Kemudian semua jenis-jenis fi'il itu kita dah terjemahkan dalam banyak latihan-latihan yang kita dah beri ya. Kita dah buat praktikal terjemahan ayat-ayat Quran. Mana yang ada mengandungi fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan fi'il nahi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tahap ini ataupun level ini, kita masih lagi berada ataupun kita masih lagi belajar fi'il-fi'il yang 3 huruf sahaja. Maknanya kita belum belajar lagi fi'il yang lebih daripada 3 huruf. InsyaAllah sampai masa nanti kita akan lihat fi'il dia boleh pergi sampai maksimum 6 huruf dengan ditambah imbuhan-imbuhan tertentulah. Yang kita ni masih lagi yang 3 huruf asal lagi. Kataba, zahaba, khalaqa, nazala, qatala dan sebagainya. Itu semua 3 huruf. Kita sekarang ni dalam proses nak memahirkan itulah. Madhi, mudhari', amar dan nahi. Kemudian kita lihat ayat-ayat Quran macam mana daripada madhi dia pergi kepada ana, nahnu, anti, antuma, antuna dan sebagainya. Okey. Jadinya yang kita belajar selama ini fi'il madhi, mudhari', amar, nahi yang asal daripada 3 huruf itu sebenarnya yang kita baru belajar itu adalah baru satu kategori sahaja. Kalau tengok balik carta yang saya bagi tu, maknanya fi'il dia terbahagi kepada 2 kategori besar. Yang pertama dia kata sahih, yang kedua dia kata mu'tal. Ada? Ada perkataan tu? Ada. Tapi Melayu dia apa Ustaz? Sabar, bertenang, relax. Ya. Tenang. Sengaja kita lambat-lambatkan, sabar, tenang okey. Jadi satu lagi yang saya nak jelaskan, ini supaya kita jangan salah faham. Perkataan yang sama, mana-mana perkataan, bunyi yang sama, tetapi bila dia berada dalam subjek ataupun disiplin ilmu yang tertentu, maknanya berubah. Setakat ni faham? Maknanya kita jumpa vocab, kita jumpa word, kita rasa kita faham. Tapi word yang kita rasa kita faham itu, bila dia duduk dalam ilmu-ilmu tertentu, dia sudah jadi istilah khas di situ. Maknanya kalau kita tak belajar ilmu tu, kita tak faham sebenarnya. Setakat ni clear? Contohlah, satu perkataan yang sama, orang belajar kedoktoran dia faham lain, betul?
Tapi orang yang belajar ilmu ni mungkin dia punya syarah dia lain sikit. Itu dia panggil dalam bahasa kita dia panggil apa? Istilah, terminologi dalam bahasa Inggeris. Istilah. Okey. Sebab itu contoh, kalau kita belajar fiqh misalnya, tak kira lah fiqh tu kita belajar kitab bahasa Melayu ke, kitab bahasa Arab ke. Contoh hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar solat. Okey. Nanti sebelum kita masuk dia punya fardu-fardu ke, kewajipan ke, syarat sah ke, dia akan bahas dulu perkataan tu maksudnya apa? Solat pertama menurut bahasa, kedua menurut istilah. Tu kena faham. Jadi dia kata apa? Solat secara bahasa. Apa itu solat secara bahasa? Doa. Solat tu doa. Solat tu makna bahasa dia doa saja. Okey, permohonan. Mana kalau Arab kita cakap dengan Arab dia tahu solat tu apa? Doa, permohonan. Tapi kalau Arab tu bukan orang Islam, dia faham tak solat dari sudut istilah? Tak faham. Sebab apa? Bila dekat bawah tu dia kata apa? As-salatu istilahan. Solat dari istilah tu apa? Perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Mulai dengan niat, dengan takbiratul ihram, diiringi dengan beberapa rukun-rukun tertentu dan diakhiri dengan salam. Itulah solat. Jadi kalau faham secara istilah tu maknanya apa? Solat ataupun sembahyang kita dengan sembahyang acong tak samalah sebab dia tak ada takbiratul ihram. Tapi kalau kita tanya acong, awak sembahyang tak? Sembahyang juga dia kata. Saya pun sembahyang juga abang dia kata. Jadi istilah sembahyang dia lain. Istilah sembahyang kita lain. Jadi maknanya apa? Itu istilah. Sama macam cerita tadi. Saya nak relate tu. Cuba tengok. Sahih. Kalau sahih secara bahasa, apa yang kita faham? Di waktu COVID-19, jangan sesekali mendengar berita yang tidak sahih. Faham tak? Fahamlah kita kan? Sahih itu betul. Sahih itu maknanya benar. Sahih itu maknanya betul. Itu dari sudut bahasa biasa. Tapi dalam grammar, apa maksud sahih? Sahih dalam grammar itu dia lawan kepada mu'tal sebelah dia. Cuba tengok mu'tal. Kita ada dua kan? Satu sahih, satu lagi apa? Mu'tal. Okey, saya terangkan mu'tal dulu. Mu'tal itu kita ambil daripada perkataan illah. Illah. Okey. Sekali lagi. Mu'tal yang ada di sebelah itu, dia asal dia ialah illah. Maknanya apakah maksud fi'il itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Jadi mu'tal ini maksudnya dia ada illah, ada huruf illah. Apa itu huruf illah? Alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Jadi dalam grammar alif, waw dan ya dipanggil huruf illah. Sekali lagi, dalam grammar alif, waw dan ya istilah dia adalah huruf illah. Tetapi dalam ilmu tajwid, huruf yang sama, istilah dia sama tak? Tak sama. Dalam ilmu tajwid, alif, waw, ya apa dia? Huruf mad. Betul? Itu maksud saya, satu perkataan yang sama, ilmu sini sebut lain. Ilmu sini sebut lain. Jadi kita jangan sangka kita hebat, kita tahu semua. Tak, orang sana faham lain. Orang sini faham lain. Kita marah orang tajwid. Huruf illah lah. Illah pun tak kerti-kerti. Kita marah pula orang tajwid lah. Dia faham lain. Jadi dalam tajwid, alif, waw, ya itu huruf mad. Dalam grammar, alif, waw dan ya dipanggil huruf sakit. Illah tu apa? Sakit. Sakit. Illah.
Tulis. Kalau tak faham, tulis. Nanti pergi sok-sok ilat. Ilat kekal, ilat tak kekal. Sok-sok pakai tu ilat tu lah. Saya nak claim sok-sok ni, accident ni. Sok-sok akan tengok. Berapa boleh dapat. Kecederaan tu kekal ke tak kekal. Tangan putus ke terkehil sikit je. Itu sok-sok kata ilat tu. Cacat. Okey. Jadi dia ada huruf illah. Okey. Ataupun alif waw ya dalam bahasa kita, grammar Melayu dipanggil apa? Vokal ke vowel? A, E, I, O, U tu. Kan tak masuk Melayu? Vowel. Vowel bukan vokal. Vokal suara. Dia ada kat Inggeris ada A, E, I, O, U, betul? I-O-U. Bahasa Melayu pun ada A, E, I, O, U. Jadi bahasa kita dengan bahasa Inggeris 5 huruf, Arab 3. 3 tu mewakili 5. A, E, I, O, U. Okay. Alright. Okay. Alif, waw, ya. Kenapa kita panggil dia sakit? Sebab dalam bahasa Arab, bila alif, waw dan ya ini dia masuk dalam kata kerja, dia sudah tidak berbaris. Contoh. Kenapa kita kata dia sakit sini? Kalau yang kita belajar dulu, sini. Tengok, ingat tak kita belajar dulu, yang pertama sekali yang kita dah mahir, khalaqa, betul? Telah cipta. Khalaqa. Ini yang madhi asal pertama kita belajar dulu. Kalau masih ingatlah. Yang kedua dulu kita belajar apa? Ja'ala. So kita bezakan. Khalaqa tu telah cipta. Ja'ala telah jadikan. Okey. Okey. Jadinya khalaqa dengan ja'ala dalam dua-dua perkataan ni, khalaqa dengan ja'ala. Ada tak alif waw ya? Khalaqa. Ada. Khalaqa ada tak huruf alif ke, huruf waw ke, huruf ya? Tak ada. Tak ada. Betul. Ja'ala ada tak? Tak ada. Bila dia tidak ada, dia termasuk yang sahih. Itu maksud sahih tu. Sahih tu maknanya dia tidak ada huruf sakit. Bukan berita sahih tu itu RTM lain. Sahih di sini maknanya dia tidak ada huruf sakit. Tu cerita dia. Huruf dia sihat semua sekali. Jadi bila dia sihat semua sekali, dia tidak ada sakit. Cuba tengok sekali lagi. Rhythm dia berapa kali rhythm dia? Kita belajar ngaji dekat Al-Baghdadi ni, ketuk lesung berapa kali? 3 kali ketuk lesung kan? Kelentang. Kan Al-Baghdadi kena beli lesung. Ja'ala, kelentong, 3 kali. 3 kali ketuk, itu menandakan dia normal, sahih. Dia tak ada sakit. Tetapi, kalau dia ada salah satu yang sakit tadi, sama ada alif, sama ada waw, sama ada ya, tiba-tiba kita punya perkataan apa? Qala. Macam je bunyi dia ni. Apa persamaan qala dengan khalaqa? Tengok betul-betul. Qala tak berkata. Qala, saya tak tanya makna Sabar. Persamaan di antara qala dengan khalaqa, persamaan yang pertama ialah kita dah sebut bahawa fi'il madhi tidak boleh kurang daripada 3 huruf. Betul? Jadi persamaan khalaqa dengan qala, khalaqa pun kha, lam, qaf 3 huruf, qala pun qaf, alif, lam. Fi'il madhi tak boleh kurang. Cuma masalahnya bila kita belajar dekat Baghdadi, lesung kita rosaklah sikit yang tadi kita ketuk 3 kali. Kelengkong. Qala nak ketuk berapa kali?
Dia macam No, dia dia tiga, ayun tapi yang tengah tak ada bunyi kan? kan. Ha. Maknanya dia sakit. Ya. Dia panjang kat situ. Lah. Jadi kalau orang tak perasan, orang ingat dua. Kalau orang tu tak tengok tulisan, tapi dalam tulisan berapa huruf? 3. Jadi yang alif tu disebabkan fi'il tidak boleh kurang daripada 3 huruf. Macam mana pun dia mesti 3. Jadi alif tu dikira huruf tetapi dia tidak ada bunyi. Dia function macam vowel tadi, dia function macam huruf mat tadi dalam tajwid. Jadi kita consider dia sebagai kategori mu'tal. Mu'tal apa? Sakit. Cuma nanti bila kita nak syarahkan ke semua raja-raja kita tu, sakit ni banyak pula dia punya wad dia. Ada diabetes, ada sakit jantung, ada sakit tulang belakang, macam hospital lah, macam-macam penyakit ada. Yang sihat ada 3 je. Okey. Jadi maknanya alright. Yang sihat ada 3, yang sakit ada 5 cawangan dia. Ada 5 Okey. Alright. Okey. Ketua kelas minta kita tutup dulu suara sebab yang lain ni sedang dalam keadaan orang kata berdebar-debar pagi ni mendengar nota baru ni, sabar. Okey, sekali lagi Sahih maknanya yang tidak ada huruf sakit. Sahih kat sinilah. Tapi kalau kita dengar dia kata ini fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Maknanya tangkap dulu, sakit. Cuma apakah penyakit yang dia ada? Tu kena scan dululah. Baru kita boleh hantar dekat pakar-pakar yang berkaitan lah. Jangan pula dia sakit telinga hantar dekat apa? Sakit tulang. Jenuh kawan tu nanti Okey. Alright. Itu yang pertama. Itulah cerita tentang tajuk kita. Al-fa'lus sahihu wal mu'tallu. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Okey. Setakat ni okey? Kalau okey tidak perlu bersuara. Angkat saja cap jempol. Indonesia kata cap jempol. Cap ibu jari kita. Menunjukkan okey. Kalau tak okey, tak jelas, tekan saja mikrofon. Jangan tunggu lama-lama. Tanya saja Kok ada bantahan ke, ada tak puas hati dan sebagainya, sila. Sila suarakan. Segera. Jangan tangguh-tangguh. Okey. Kalau okey, kita nak pindah ke section yang sahih. Sahih terbagi 3. Ya. Untuk sahih ada 3 kategori. 3 bahagian. Alright. Dalam bahasa Arab, bahagian disebut sebagai kismun. Kismun. Bahagian. Plural dia aqsam. Dia kata salasatu aqsamin. Aqsam. Jadi kismun ataupun pluralnya aqsam. Okey. Kalau kita pergi hospital ke, kita pergi mana-mana pejabat, kismun ini digunakan untuk istilah department. Department. Okay, section sama. Itu masuk kismun. Bahagian ini, bahagian ini, bahagian ini, itu dipanggil kismun. Alright. Jadi section yang pertama, jadi ada 3 section. Yang pertama salim, yang kedua mahmuz, yang ketiga mudha'af. Okey. Untuk faham salim, kita guna teknik yang tadi juga.
Reverse balik teknik yang tadi. Apa maksud kita reverse balik teknik yang tadi? Tadi kita faham mu'tal dulu baru kita faham sahih, betul? Betul? Tadi saya tak terang sahih dulu, saya terang apa? Saya terang mu'tal dulu kan? Jadi dah faham mu'tal, bila saya kata sahih tu sekian sekian sekian. Oh macam itu. Macam itulah samalah. Jadinya kita ke IV Salim dulu. Kita terangkan yang mahmuz dan kita terangkan yang mudha'af. Faham sahaja mahmuz, faham sahaja mudha'af, automatik kita akan faham apa itu salim. Okey. Mahmuz. Cuba lihat perkataan mahmuz. Mahmuz ini diambil daripada perkataan hamzah. Hamzatun. Hamzah. Hurufnya hamzah lah. Ini hurufnya. Ini ejaan dia. Hamzah. Ini dia punya alfabet dia. Jadi apa risiko kalau orang belajar ngaji dia tak belajar ejaan ni? Dia tak belajar ejaan, dia belajar sebut je. Sebut pula zaman macam cikgu-cikgu zaman saya dulu. Alif betesa. Alif betesa pula dah. Jadi dia sebut hamzah, dia tak tahulah situ bukan amzah tetapi apa? Ha besar kan? Nak tahu sebutan tu betul kena balikkan dia pada ejaan dia. Hamzah. Bukan amzah. Jadi kadang-kadang kesilapan kita tak belajar ejaan dulu. Jadi tajwid ni sebenarnya dia kena belajar ejaan baru boleh tahu. Yang alfabet tu dah macam ringkasan dia, betul? Zaman saya alif kita ba. Okey dah. Tapi ba tu sebenarnya apa? Yang saya lagi teruklah ba. Yang kita ba. Tetapi ini asalnya apa? Ba. Ada a belakang. Sebab dia ada hamzah. Ba. Dua harakat. Ta. Ta. Okey. Barulah kita faham apa? Lah. Kenapa dia suruh kita dengung? Kaf, ha, ya, ain, sad. Kenapa ustazah tu kata ain, sad? Dia kata ada ihfa. Tak boleh digest saya. Kok mana ihfa-nya kan itu alfabet kan, betul? Kita bukan baca kaha, kita tak baca kaha, ya kita baca kaf. Tapi kenapa dia suruh dengung rahsianya balik pada ejaan. Kenapa berdengung? Kembali kita buka dia punya password kerana ain itu ialah ainun. Dia ada nun di belakang lah. Nampak? Nun kita matikan. Bila kita baca ain, seolah-olah kita matikan nun, betul? Betul? Nun mati bertemu apa? Sad. Bila nun bertemu sad jadi apa? Ifa lah, dengung. Kemudian dia kata kat kita apa? Ain sad. Kenapa pula ada ikhfa pula kat situ? Kenapa kalau saya tak baca ikhfa salah, ustazah? Sebab ejaan sad itu ialah sad alif dal. Sad. Lah, baru tahu. Sebab kita belajar huruf saja, tak dieja. Tahu perasan kenapa? Ain. Kena dengung. Sad. Kenapa ada de? Sebab apa? Kita tak nampak. Jadi,
Kena daftar kelas tajwid balik ni. Saya tak ajar, cari lah. Saya bukan cikgu tajwid. Kena daftar balik dah. Dia kena eja satu-satu. Kalau tak nampak. Dia bersimpul dekat dalam alfabet tu, itu dah macam password. Sebab tu kita baca surah Qaf. Kenapa kita baca tu dia suruh baca ada fa pula belakang. Zaman saya kop. Kan? Kop, kap. Dah macam ikan lah. Kop, kap. Rupanya Qaf, alif, fa. Ejaan dia ada F kat belakang tu. Qaf, alif, fa. Qaf. Kaf. Oh, ada F. Patutlah surah tu dia start dengan huruf tu kita baca apa? Qaf. Kena bunyi F belakang. Sebab apa? Tengok balik tulisan asal. Okey. Jadi sebelum kita sibuk dengan hukum-hukum tu, cek balik. Scan balik kita punya sebutan huruf tu. Selain daripada belajar makhraj, tengok balik dia punya ejaan asal dia. Macam mana ejaan dia? Yang itu jarang orang cover. Tapi sebenarnya kenapa saya sebut? Sebenarnya itu adalah subjek yang share sama dalam tajwid kena belajar. Dalam bahasa Arab pun sebenarnya itu yang first kali. Supaya kita boleh sebut huruf tu dengan betul. Cuma bahasa Arab dia tidak sedetail makhraj dalam tajwid lah. Keluar ke mana itu tajwid. Tapi at least ejaan satu-satu tu kena dieja. Okey. Kembali kita kepada mahmus tadi. Mahmus. Ceritanya Hamzah je. Sampai 15 minit ni. Itu berasal daripada perkataan Hamzah. Maknanya apa? Maknanya kalau Arab kata fi'il ini fi'il yang sahih. Kategori besar dia sahih. Tapi dia punya pecahan kecil dia mahmus. Jadi maksud dia apa? Maknanya salah satu daripada 3 huruf dia itu ialah huruf Hamzah. Bukan alif. Hati-hati. Tadi kita kata sakit apa? Alif, waw, ya, betul? Ada tak kita kata sakit Hamzah, waw, ya? Bukan. Dalam bahasa Arab, Hamzah lain, alif lain. Hati-hati. Alif yang kita kata huruf sakit tu, itu alif ataupun Hamzah wasal. Dia tak ada baris. Tapi Hamzah ada baris tak? Hamzah ada baris. I, U. Bunyi dia macam bunyi alif lah. Tapi Hamzah dia adalah Hamzah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab secara detail, terutama dalam bab tulisan, dalam bab writing, Hamzah itu macam mana? Hamzah boleh duduk sorang-sorang. Semedi dia tak tumpang rumah orang. Hamzah boleh duduk atas alif. Hamzah boleh duduk, tengok skrin. Bawah alif. Hamzah boleh duduk atas waw. Hamzah boleh duduk dekat ya. Macam-macam. Ini semua Hamzah. Okey. Dia boleh duduk sorang-sorang. Contohnya kita baca apa? Sama dunya. Sorang-sorang je. Dia boleh duduk atas alif. Wa ashhadu anna innallaha wa dan sebagainya. Jadi inilah Hamzah. Dia boleh sorang-sorang, menumpang atas alif, menumpang bawah alif, menumpang atas waw, menumpang pada rumah ya. Alright. Semuanya sama Hamzah. Jadi dalam bahasa Arab penulisan ini diajar dalam satu subjek yang dipanggil Imla. Nama subjek itu ialah Imla. Okey. Ini antara subjek yang kedua selepas
alif bata tadi. Selepas kita eja alif macam mana ejaan dia? Ba tadi, ba, alif, hamzah, ba, ta, sa dan sebagainya. Masuk topik seterusnya sebelum belajar fi'il, dhamir dan sebagainya. Imla. Ataupun imla ni pun berterusanlah sampai bila-bila. Apa itu imla? Saya tak tahu bahasa Melayu lah. Tapi dalam bahasa Inggeris, kalau orang lama boleh terjemahkan, sila bantu. Dia kata maksud dia ialah dictation. Apa dictation? Ada yang sekolah Inggeris loh. Dictation dia kata. Maknanya guru sebut, kita tulis. Faham? Guru hanya sebut saja. Nanti waktu kita hantar tu tahulah. 15 baris yang cikgu sebut tu, 3 baris hancur semua sekali ejaan. Kan? Inggeris pun ada. Contoh kan, ejaan Inggeris kadang-kadang ejaan lain kita eja macam Jawa kan contoh itu maksudnya lah. Hamzah tu sepatutnya di atas alif, kita buat tak ada hamzah. Kita buat dekat bawah, kita buat dekat atas. Itulah imla. Itu pun berbulan-bulan kena belajar sebab apa? Supaya melatih kita menulis dengan tepat macam mana yang Arab tulis. Itu dipanggil subjek imla. Okey. Kita tak adalah. Kita tak cover yang itu Okey. Jadi sekali lagi, fi'il mahmuz itu apa? Fi'il yang salah satu daripada 3 huruf. Kalau kita bercerita tentang fi'il yang 3 huruf, salah satu daripada hurufnya adalah huruf hamzah. Okey. Hamzah itu sejak tadi saya tunjuk, dia boleh ada di awal, dia boleh ada di tengah, dia boleh ada di hujung. Contoh di awal. Kalau masih ingat, perkataan ini kita pernah beri dulu dalam latihan. Kita minta semua orang masukkan dalam tapak tangan fi'il madhi. Contoh hamzah di awal apa? Arab kata akala, telah makan. Akala, telah makan. Ini hamzah di permulaan perkataan. Okey. Ada tak hamzah tengah-tengah? Ada. Ta'ala, telah bertanya. Sa'ala. Oh, ini tengah-tengah pula hamzah ni. Okey. Ada tak hamzah belakang? Ada. Qara'a, telah membaca. Telah membaca. Iqra'. Jadi akala, telah makan. Sa'ala, telah bertanya, telah meminta, telah memohon. Qara'a, telah membaca. Jadi apa maksud semua ni? Ini adalah contoh fi'il kategori mahmuz di mana saya berikan 3 variasi. Yang pertama, hamzah di awal. Yang kedua, hamzah di tengah. Yang ketiga, hamzah di hujung. Setakat ni okey? Okey. Right, setakat ni lah. Ada soalan? Kalau tak ada, saya tanya. Ya. Cuba tengok dulu sebelum kita sambung. Ambil nafas dulu. Pejam-pejam mata dulu. Hayati dulu. Sudah kerenung dalam kitab, kata Piramli. Makin kerenung berdetak-detak. Okay. Okey, relax. Tenang dulu, tenang. Mahmuz. Jadi, asal dari perkataan hamzah. Dia kategori besar dia sihat. Sahih. Tapi sahih tu ada 3 pecahan.
Kita tak ambil yang pertama, kita terus yang kedua dulu. Pecahan yang kedua adalah mahmus. Maknanya salah satu daripada hurufnya adalah huruf hamzah. Okey. Hamzah bukan alif. Alif bunyi dia A juga, tapi dia tak ada apa. Kita hanya bunyikan alif tu A bila dia di awal bacaan saja. Tapi bila kita wasalkan bacaan, dia tak berbunyi. Betul? Sebab itu dulu zaman saya kecil-kecil, kalau perasan, kita dulu zaman tu tak ada Quran Resam Osmani. Kita pakai Majid India tu. Jadi apa masalah Quran Majid India? Dia bariskan siap-siap. Satu segi kita kata senanglah. Kita baca Fatihah kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia dah siap baris ni. Nampak? Ataupun kalau masih ingatlah zaman tu, Quran Majid India ni bukan setakat dia bariskan alif ni. Dia dah siap bagi kita nun kecil, betul? Perasan tak? Nun kecil dah ada dah. Jadi ada orang yang dibaca Quran Resam Osmani, dia menyesal pula. Dia kata kan bagus baca yang lama. Taklah tersangkut kita. Cuma masalahnya apa di sini? Satu segi, dia membantu kita lah baca ni. Alhamdulillah ni. Mana kita tak salah lah dalam kita membaca. Tetapi, kita kena tahu ini asal dia. Resam Osmani dia tidak bariskan alif itu. Kenapa? Dia hamzah wasal. Pertama ceritanya hamzah wasal. Kedua kita bercerita di sini ini kata nama. Bila kata nama, noun, perkataan kata nama, sekali lagi. Perkataan kata nama bila dia dimulakan dengan alif lam di hadapan, dalam tajwid dia akan beri impak sama ada alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiah, betul? Dah lupa dah. Ini kena exam balik ni. Makna yang qamariyah tu terang. Yang syamsiah tu kena telan terus. Patutnya kena join Ustazah Tajwid sebelah ni. Ustazah Tajwid tu terang kan. Jadinya, balik semula. Bila di sini, huruf ha pedas. Kita tak baca lah kita baca apa? Betul? Alif lam qamariyah. Jadi kenapa Quran Resam Osmani dia tidak bariskan alhamdu? Kenapa dia tidak bariskan alif wasal di sini? Kerana dia memang tidak boleh ada baris. Kita hanya bunyikan dia baris atas bila mana dia berada di awal bacaan saja. Okey. Tapi sekali imbas kita tengok macam Quran Majid India ni lagi senang, memudahkan kita, betul? Tetapi apa implikasi dia? Apa dia punya masalah besar di situ? Bila kita wasalkan bacaan Bismillah dengan Alhamdulillah. Seolah-olah kita tambah satu huruf dalam Fatihah. Jadi katakanlah orang tu dia wasalkan. Apa yang berlaku? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia dah tambah satu huruf. Sedangkan hamzah wasal, orang sebelah dia boleh telan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Milhamdu. Tapi kita baca apa? Quran Majid. Alhamdu. Itu yang takut-takut terbatal nanti semayang. Kalau baca dalam Fatihah. Tambah satu huruf. Itu bahayanya Quran Majid tu. Dia panggil resam imla'i. Dia bukan resam. Dia bukan pakai resam Osmani. Okey. Alright. Jadi mana-mana yang dah start risau tu, carilah balik cikgu tajwid. Bukan saya. Ustaz, maaf nak tanya. Jadi maksud mahmus tu ialah maksud dia salah satu dari 3 huruf ada hamzah. Itu maksud dia. Bukan, itu huraian, bukan maksud. Jadi dia boleh tak kata apa maksud mahmus tu apa? Ya. Dia kelas dewasa ni kalau tak bagi maksud dia tak puas hati. Dia nak maksud dia. Maksud dia apa Ustaz? Maksud dia. Bagilah huraian 2-3 kertas kajang pun dia nak maksud juga. Okey. Jadi maksud dia
kita simpulkan saja berhamzah. Ambil satu word saja. Mempunyai, mengandungi huruf hamzah ataupun berhamzah. Fi'il yang berhamzah. Tapi tadi tak bolehlah bagi ringkas. Tadi kena cerita panjang dulu. Dah faham yang tadi, barulah faham berhamzah. Kalau awal sebut berhamzah pun hang juga. Disconnect juga. Okey. Maknanya salah satu itu ada huruf hamzah. Alright. Alhamdulillah. Setakat ni okey? Allah. Allah. Rupanya kawan tanya pun baru perasan tak okey. Sahih tu 3 huruf je lah ya Ustaz. Apa dia? Sahih tu maksudnya dia akan 3 huruf sampai bila-bila lah ya? Tidak. Oh tak juga. Fi'il kita bermula 3 huruf, betul? Betul. Dia boleh pergi sampai 6. Maknanya fi'il yang 6 pun nanti ada yang sihat, ada yang sakit. Ini kita cerita level kita je ni. Level kita 3. Okey. Jangan pergi yang belum masuk lagi. Okey, masih. Nanti dengan kita sekali sakit. Sabar dulu, sabar. Tenang. Okey, last one. Tengok yang terakhir. Mudha'af. Apa cerita mudha'af? Bukan dhaif. Mudha'af. Puan Halimah sebut dhaif. Ini lain. Dia dekat-dekat je perkataan dia. Sikit. Mudha'af ini kalau kita hafal Quran, dia ada dekat ayat cerita pasal riba tu. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan. Janganlah kamu semua makan riba dengan gandaan yang berganda-ganda. Jadi apa maksud mudha'af? Maknanya, ni saya bagi panjang dulu ya. Yang pendek sabar dulu. Ini belum ringkasan lagi. Mudha'af ini bermaksud, kalau istilah matematik, fi'il yang kuasa 2. Kuasa 2 pula. Matematik ada kuasa 2, ingat tak? Ya. Ada Matematik sabdu lah ya Ustaz ya? Yes, maknanya dia ada sabdu. Dia ada syaddah. Ada. Sabar dulu. Jangan buat kesimpulan dulu. Saya tak suruh buat kesimpulan. Dia ada syaddah. Soalannya, apa maksud syaddah? Syaddah itu bermaksud kita ada 2 huruf yang sama, huruf pertama mati, huruf kedua berbaris. Itu maksud syaddah. Tengok sini contoh. Ni. Contohnya kita jumpa perkataan dia begini. Tengok. Apa bunyi dia? Ada. Betul? Bunyi dia apa? Ada. Okey. Maknanya kita tahulah dia kategori mudha'af. Ada syaddah. Soalannya kenapa dia tak tulis 3 huruf? Sedangkan kita kata fi'il madhi mesti berapa huruf? 3 huruf. Tak boleh kurang daripada 3 huruf. Sekali baca macam berapa? Macam 2, betul? Ya. Oh, tidak. Sebab Ya, asalnya begini. Huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua berbaris. Boleh nampak? Ain, dal, dal. Jadi, huruf pertama dan huruf kedua tu sama. Dal dan dal. Tetapi yang membezakan dia, dal pertama mati, dal yang kedua berbaris. Jadi Arab tak tulis macam ni. Arab tulis macam mana? Dal kuasa 2. Sabdu tu kuasa 2 lah tu. Jadi yang maksud dal ni apa dia? Kuasa 2. Ataupun kita masukkan. Okey. Jadi sekali lagi, mudha'af itu dalam istilah dia kata apa? Fi'il. Dengar baik sebelum kita buat ringkasan.
Mudha'af itu dia kata fi'il yang huruf kedua dan huruf ketiga itu adalah dari jenis yang sama. Fi'il, kita cerita fi'il 3 huruf betul? Sekarang kita cerita fi'il 3 huruf, dia kata apa? Mudha'af itu ialah fi'il yang mana huruf yang kedua dan huruf yang ketiga itu adalah dari huruf yang sama. Cumanya bila dia sama, huruf kedua mati, huruf ketiga berbaris. Jadi ringkasannya apa? Fi'il yang bersabdu itulah. Fi'il yang mempunyai sabdu, syaddah. Kalau orang Johor sabdu lah. Kalau orang Utara syaddah. Orang Kedah dia belajar tajwid bahasa Arab. Alif fathah a. Dia bergaya-gaya. Johor alif di atas, a di bawah, i di depan. Kedah dia fathah, dhammah, kasrah. Ditererah, bab tu ditererah bahasa Arab. Kemah. Okey. Jadinya sekali lagi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mahmus. Apa itu mahmus? Yang ada hamzah. Yang kedua mudha'af. Yang bersabdu. Kenapa dia bersabdu? Kerana huruf yang kedua dan huruf yang ketiga adalah huruf yang sama. Cumanya huruf kedua mati, huruf ketiga berbaris. Okey. Soalannya. Apa itu salim? Soalannya. Apa itu salim? Okey. Kita batah balik yang pertama. Okey. Jadinya saya sebut ayat dia. Cuba fahamkan. Sebab dah tak boleh ringkas dah. Jadi bila kita faham mahmus itu apa, mudha'af itu apa, salim itu kita buat rumusan saja. Jadi dalam definisi salim dia kata apa? Salim ialah fi'il yang tidak ada hamzah dan tidak ada sabdu. Itu je lah. Boleh faham? Boleh. Sebab tu saya tak terangkan salim dulu. Pening. Kita terangkan bawah dulu. Jadi maknanya fi'il sahih kan ada 3, betul? Kalau dia kata ini fi'il salim. Apa maksud fi'il salim? Tak ada hamzah. Tidak ada hamzah dan Sama-sama. tidak ada. Bila kata salim tu maknanya dia tak ada alif waw ya lah. Sakit tak ada kan? Betul. Tapi bukan setakat tak ada alif waw ya. Tapi dia tak ada hamzah dan dia tidak ada sabdu. Itulah salim. Sihat sejahtera salim. Selamat. Salim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Lagu tu pun ambil bahasa Arab, ambil bahasa Melayu. Salam sejahtera. Salam bahasa Arab, sejahtera bahasa Melayu. Okey. Okey. Itulah dulu Ya. Jadi cukup 3 dulu. Jangan buat banyak. Takut overdose nanti. Kita ambil 3 dulu. 3 ni pun dah lebih ni, dah ada booster satu ni. Kerajaan bagi 2 dos je. Kita tambah 1 booster lagi ni. Tengok pening. Jangan pening, tak pening. Senang je ni. Jadi kesimpulannya fi'il level kita. Jangan cross border Jangan cerita benda yang tak ada kaitan dengan kita. Jangan cerita benda-benda tu. Maknanya kita cerita yang itu je lah. Maknanya fi'il itu dia terbahagi kepada tu je lah. Alright. Jadi jadi nanti boleh apa? Boleh refer semula. Boleh buat ulang kaji. InsyaAllah akan datang kita akan ulang semula Kita akan bincang. Tapi yang penting itulah kita baru cover yang 3 dalam kategori yang sihat. Alhamdulillah. Kalau faham, alhamdulillah. Kalau belum faham pun alhamdulillah sebab dah menghadiri kelas. InsyaAllah nanti faham lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi